Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu ni. Dah cuti lama. Cuti minggu lepas? Cuti ya? Cuti? Minggu lepas tak ada ni ke? Ada. 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 Cuma kita recording hari lain lah. Oh, ya. Oh, pasal. Lepas cuti Raya Haji ni, kita orang ada cuti lah. Tapi kita faham lah ada yang tak ada cuti. Kan frontliner ni dari bulan 3 tak cuti kan. 2 kot. 2 lagi dia orang kerja tak sudah-sudah. Kita berterima kasih lah kepada frontliner ni. Kita berterima kasih lah. Hari ni semalam kes 1. 2. Kes baru 1 semalam. Oh, semalam 1 Hari ni 21. Tak menentu ni. Susah ni. Mula-mula dia belah-belah, dia 30 lebih, 39. belah-belah, lepas tu 2, 1, Mau? 21. Pakai topeng. Pakai mask, Penjarakan fizikal. penjarakan fizikal, penjarakan sosial. Sosial tak ada lah. Fizikal. Apa tak ada sosial? Entah. Macam nak cakap sosial dengan fizikal lain kot dari segi maksud dia untuk KKM tu. Tahulah, aku pun tak tahu kenapa dia tukar. Tapi sekarang dia pakai penjarakan fizikal. Yang penting jarakkan diri dia orang. Jarakkan rapat-rapat diri. Jangan rapat-rapat. Melainkan memang sebelum ni memang rapat lah. Takkan nak sebut pula kan. Janganlah jauhkan diri dari keluarga. Itu janganlah. Sambung lagi kita bacaan buku, sembang buku Wahai Penuntut Ilmu, tulisan Abu Mutmainnah Sulaiman Roslan. Sambung lagi. Hari ini kita masuk nasihat kelima, menjauhkan diri daripada maksiat. Klise tapi penting. Muka surat 38. Kata penulis nasihat kelima, menjauhkan diri daripada maksiat. Wahai penuntut ilmu, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting demi untuk meraih ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan bertakwalah kepada Allah. Allah akan memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Suratul Baqarah ayat 282. Juga firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan Al-Furqan kepadamu dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah memiliki kurniaan yang besar. Suratul Anfal ayat 29. Maksud Al-Furqan pada ayat di atas ialah petunjuk yang dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahawa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya ilmu, dan yang dengannya ia dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Tapi bukan untuk penuntut ilmu je. Maksiat, jauhkan maksiat ni. Jauhkan diri dari maksiat ni semua orang kena kan. Semua orang kena patutnya. Tapi penuntut ilmu ni lebih-lebih lagi lah. Sebab siapa aku tak tahu, aku tak ingat sangat lah nama-nama tokoh ni. Siapa yang cakap ni? Ilmu ni adalah cahaya. Ilmu ni adalah cahaya dan maksiat ni kegelapan, zulm. Macam tu lah, tapi maksudnya ilmu ni adalah cahaya dan macam mana? Macam Dia nak kata sebab ada seorang tokoh ni dia minta nasihat. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia minta nasihat daripada guru dia kan. Dia kata belakangan ni dia susah untuk nak hafal macam tu kan. Lepas tu dia punya guru dia cakap tu lah, alamak, ingat macam mana dia quote dia. Ilmu ni adalah cahaya dan
dan cahaya Allah tak akan memasuki. Macam tu lah dengan hati yang kotor macam tu lah. Dia macam tu lah dia punya quote. Aku tak ingat. Kita kena tengok. Mana nak tengok quote-quote macam tu? Siar lah tak? Siar Alam Nubala ada. Hmm. Alah, yang buku yang sebelum kita ada baca, Hilyah. Hilyah pun ada kat? Tak silap aku. Hilyah pun ada. Hmm. Syarat Hilyah Talibul Ilm. Tak silap aku ada kat. Yelah, tapi kalau kita nak search quote-quote orang ni, siar lah. Paling Siar senang Alam lah. cerita pasal tokoh-tokoh lah siar. Siar Alam kan. Kita pasal dia punya tokoh. Hilyatul Awliya. Hilyah Tauliah. Yang Oh. berapa jilid tu. Oh, berapa jilid tu? Alah, Arab 6 jilid. Kau boleh bahasa Arab kan? Buka lah kamus. Kamu ada okey. Hilyatul Awliya 6, kamus 1. Baru 7. Daripada terjemahan kan 22, 24. Letih. Penat kan? Penat. Nak bawa pun penat. Bawa macam mana? Cakap dia nak bawa tu naik van tu. Kereta tu kena bawa. Tak rugi beli buku Arab. Tak rugi Beli buku Arab tak rugi. Kalau tak baca pun cantik dekat Arab. Itu je. Antara selling point yang aku selalu pakai lah. Buku Arab ni kalau tak baca pun kat Arab dia cantik. Kita tak baca pun kita boleh wakaf nanti kan. Wasiat kan. Untuk Tak ada. wakaf. Kalau kita tak baca, tapi benda tu ada kan. Bila kita tak baca tapi benda tu ada, Tidak langsung orang lain akan baca. akan ada orang baca. Akan ada orang baca. Sama ada kita sendiri bila kita rasa, ya ke? Ni aku ada ni kitab ni, boleh rujuk ni. Boleh check balik ni. Cucu tak? Sekejap. Ni kat rumah aku ada ni. Abang aku punya ni. Kan? Ni bapak aku punya ni ada ni. Mestinya ada buka punya. Tu belilah. Sebab tu aku lebih susah sikit lah terjemahan Indonesia ni. Susah sikit lah. Hilyatul Awliya tak ada aku rasa terjemahan Melayu. Tak ada. Hilyatul Awliya, Siar pun aku rasa tak ada terjemahan Melayu. Terjemahan Indonesia lah ada. Indonesia laju dia buat terjemahan. Ya. Ada je buku baru dia. Satu tajuk tu kadang ada dua tiga penerbit. 2-3 penerbit. Apalah, lupa lah aku penerbit yang buat Siar tu. Dia suka dah buat buku besar-besar tu. Macam Mbak kata dulu ustaz yang dekat Albir aku tak ingat lah rumah. Ingatan aku makin lupa. Dia kata kat Indonesia ni memang dia punya penterjemahan dia berkembang kira cepat kan, laju sebab antara cara diorang dekat pondok-pondok dia punya anak murid dia tu akan dilatih untuk suruh terjemah. Terjemah mungkin dari situ, jadi bila guru-guru dia dah semak semua mungkin dia orang senang lah, mudah lah dia orang compile kan je lah. Itu bagi kat penerbit untuk terbit macam tu lah dia kata. Tapi itulah, ustaz-ustaz ni pun banyak yang kurang. Ustaz-ustaz kat Malaysia pun banyak yang kurang terjemahan Indonesia ni kadang. Kurang guna. Kadang dengar cerita Maulana Asri buka kelas Sahih Bukhari, mula pakai terjemahan Indonesia. Lama-lama tak boleh. Tukar-tukar. Dia sebab kadang terjemahan Indonesia kita bukan bahasa kita yang kita tak biasa. Jadi macam benda tu dah terjemahan daripada bahasa Arab, kita macam nak terjemah pula dalam bahasa Melayu kan. Yalah. Jadi macam untuk yang ustaz yang dah pandai bahasa Arab, jadi macam dua kali kerja kot nak bagi dia orang macam tu lah. Yalah, lepas tu kita nak check lagi. Ni salah ni terjemahan ni. Ni dia terjemah salah ni. Kalau orang yang dah biasa dengan yang Arab ni, mungkin dia perasan mana yang ni tak ada pula, mana ni tertinggal. Macam tu lah. Sebab tu kita senang cerita lah. Kalau kita belajar dengan ustaz kan, belajar kita Arab terus lah. Dengan ustaz kot. Mestilah ustaz tu tahu. Kalau ustaz tu tahu, tak tahu, takkan dia nak mengajar. Kita pergi belajar Bulughul Maram contoh. Kita pergi belajar Bulughul Maram dengan ustaz. Ambil lah Arab terus. Buat apa nak bawa kitab terjemahan kan? Apa lagi yang kau boleh dapat dengan kitab terjemahan?
Tak terjemahan ni baca pun boleh. Bulughul Maram kan hadis-hadis je kan. Dia tak ada syarah kan. Tak ada. Tak ada syarah kan. Pergi je. So yang buat tu pun contohnya kalau Bulughul Maram tu, dia akan baca hadis, dia akan bagi terjemahan kan. Kita boleh tulis. Ya, Sambil boleh. kalau Cerita syarah tu mungkin susah lah kan. Kalau dia ada syarah tu. Kata penulis, oleh kerana itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui bahawa seseorang lupa terhadap sesuatu ilmu yang pernah diketahuinya dengan sebab dosa yang dilakukannya. Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Ni tadi lupa banyak. Okey. Ada tu. Kena taubat tu. Taubat banyak. Kata penulis, Imam Ibn Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa'. Ada ke ada? Ad-Da' wad-Dawa'. Ada. Ya. Da' wad-Dawa'. Ubat dan penawar. Betul tak? Bahawa seseorang tidak akan mendapatkan ilmu disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukannya. Seseorang terhalang daripada mendapatkan ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Oleh itu seorang muslim dan muslimah hendaklah menjauhi perkara-perkara maksiat yang dapat mengundang dosa, apatah lagi jika ia seorang penuntut ilmu. Ni bukanlah nak kata tak nak sempitkan kat ilmu agama lah. Semua jenis ilmu lah kan. Apa jenis ilmu pun, kalau ada benda-benda dosa kita buat yang payah agak sama. Dia tak spesifik dekat ilmu agama saja. Apa jenis ilmu pun. Betul tu. Kata penulis, dosa yang paling besar ialah syirik, derhaka kepada ibu bapa dan sebagainya. Hendaklah kita menjauhkan diri daripadanya, termasuk dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar. Syirik. Apa tu? Derhaka kan. Kalau kitab apa? Al-Kabair tu. Syirik. Nombor 1 syirik. Nombor 2 derhaka. Derhaka kepada ibu bapa. Baru nombor 3 membunuh, berzina. Padahal derhaka kepada ibu bapa tak kena hudud. Itulah macam biasa kalau kat sekolah kan pakar motivasi, dia akan selalu ingatkan hormat ibu bapa kan, hormat guru, hormat ibu bapa. Sebab memang benda tu bagi efek lah. Tapi dia orang selalu kata redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Tahu. Betul ke? Tak tahu lah. Betul ke? Kalau ibu bapa redha kita buat benda tak betul, tengok keadaan lah. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan macam mana tu? Kalau benda yang kita buat tu betul, ibu bapa tak redha, letih juga tu. Perlukan perbincangan lagi. Ke ada apa-apa ayat Quran ataupun hadis berkaitan benda tu? Biasa kita dengar bahasa Arabnya ridallahu fi ridha walidaini kan. Itu biasa yang dulu aku dengar lah. Yelah itu sebab yang itu aku tak pasti. Redha Allah terletak pada redha ibu bapa ni aku tak pasti. Yang aku tahu ketaatan bukan pada maksiat. Ketaatan kepada ibu bapa bukan pada maksiat. Tak, ketaatan pada siapa pun bukan pada maksiat. Kalau dia suruh buat maksiat tak payah taat. Apa aku pernah dengar cerita pasal ni lah, ketaatan kepada ibu bapa ni kan. Siapa ada sahabat Abu Bakar tak silap. Ada sahabat dia suruh anak dia ceraikan isteri dia. Dia suruh anak dia ceraikan isteri dia. Abu Bakar ke Umar aku lupa dah. Sebab lepas kahwin jadi macam berubah sikit. Anak dia berubah sikit. Dah tak pergi, dah kurang berjemaah, dah kurang nak buat itu kan. Dia suruh cerai. Lepas tu cerailah. Anak dia cerailah. Ceraikan lah. Lepas tu ada orang tanya, so kalau mak bapak kita suruh kita ceraikan isteri kita, apa kita kena buat? Dia tanya siapa?
Tak silap ada orang tanya Imam Ahmad. Oh. Ada orang okey. tanya Imam Ahmad. Kalau mak bapak kita suruh kita ceraikan isteri kita, apa kita kena buat? Ceraikan ke tak? So, Imam Ahmad kata sebab ada cerita tu lah. Imam Ahmad kisah kata tu. betul sahabat tu Abu Bakar. Aku lupa Abu Bakar ke Umar. Sahabat lah. Sahabat tu suruh dia ceraikan. Tapi bapak kau serupa tak dengan sahabat? Bapak kau serupa tak dengan sahabat tu? Itu nak katanya argumentnya Argumentnya ialah itu sahabat. tahap keilmuan lah. Sahabat ni dia memang tak ada fikir lain. Dia fikir untuk tu je, untuk agama je. Dia tak ada fikir lain. Sama lah macam kita sekarang kan. Selalu tak tahulah orang kat cerita-cerita perkahwinan ni kan. Nak cari suami macam Nabi, nak cari isteri macam siapa? Aisyah, Khadijah. Soalannya, kau tu sama tak macam pasangan dia? Sebab yelah orang hebat macam tu untuk orang yang hebat lah kan. Aisyah, Khadijah, dia dengan Nabi sebab dia memang taraf tu kan. Tahap dia macam tu. Tapi kalau kita pun biasa-biasa, Kalau kita nak ambil, kalau dapat pasangan yang hebat, jadi hebat lah. kenalah jadi hebat juga kan. Ini duk berangan je kan. Berangan je. Memanglah free. Berangan memang free. Tapi Usaha tu kena bayar. Usahalah. Kata penulis, seorang ahli ilmu pernah berkata, jangan lihat sebesar apa dosa yang engkau lakukan, tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan dosa tersebut. Maka daripada itu hendaklah kita berusaha untuk tidak melakukan maksiat walau sekecil mana pun. Kerana walaupun maksiat itu kecil, tetap akan dikira sebagai dosa. Dan boleh jadi disebabkan dosa yang kecil itulah yang membuatkan kita dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah. Tapi susah sekarang. Kat mana yang tak ada buat dosa? Oi, zaman sekarang. Zaman sekarang. Kat mana yang tak ada buat dosa? Pergi masjid pun Pergi masjid pun kadang dengar pula orang masjid tu ngumpat. Biasa orang masjid kan. Pengalaman aku pergi masjid, cerita pasal janda. Aku dengan Amri kan, sambil bungkus bubur lambuk tu bulan puasa ni, cerita pasal janda. Aduh, Cerita seorang lah. cerita seorang. Macam mana? Apa? Ibnu Abi Dunya, dia kata apa? Keselamatan ada 10 bahagian. 9 daripada 10 keselamatan tu diam. Diam, tak cakap apa. Satu lagi, jauhkan diri dia orang. Diam juga tu. Mengasingkan diri daripada orang. Kalau macam mana nak cakap? Diam. Benda yang paling susah kita nak buat. Paling susah. Diam ni adalah neutral state bagi orang yang beriman. Kan? Nabi kata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia berkata baik ataupun dia diam. Kan? Kalau dia tak ada benda yang dia boleh cakap, dia kena diam. Benda baik yang dia boleh cakap tak ada, dia kena diam. Maksudnya itu neutral state. Tapi payah kita nak diam. Bukan kan? fizikal lah. Kat zaman media sosial pun. Susah. Ada satu benda. Susah. Bila ada satu benda yang kita rasa tak kena ni. Pada benda tu kadang kita tak perlu cakap pun dah boleh dah. Baik kita diam, tapi kadang-kadang satu tahap, kena juga cakap kan. Kena juga komen dalam ni kan. Susah lah berdiam diri. Boleh sebenarnya. Orang dulu boleh. Macam mana? Orang dulu boleh. Orang dulu tak banyak benda. Tak, orang dulu tak ada Facebook.
Itu. Satu lagi orang dulu apa macam zaman dulu kan dunia tak terbuka luas, globalisasi ni tak ada kan. Jadi dia benda nak cakap banyak terperinci kat sekeliling dia. Dan bila sekeliling dia dah habis cakap, tak ada cakap apa dah, diam lah. Tak ada benda nak cakap kan. Oh, sekeliling tu pun banyak sekarang. Yalah, itu zaman dulu lah. Zaman dulu mungkin tak banyak isu, jadi bila dah habis cakap benda tu, boleh cakap. Zaman sekarang benda sekeliling dah habis, benda luar ada lagi nak cakap. Yang jauh daripada kita banyak lagi nak cakap kan. Tapi itulah tak habis. Tak Dia tak habis. Infinite. Banyak ada je benda nak ceritanya. Letih. Kata penulis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah seorang ulama yang cerdas. Beliau telah menghafal Al-Quran pada saat di bawah umur 10 tahun, dan pada usia remaja beliau telah menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Kita 10 tahun buat apa? Kita 10 tahun buat apa? Tengok TV. 10 tahun dah jam 4. Berangan. Jam Naruto. Berangan jadi Naruto. Itu je. Kata penulis, meskipun demikian, beliau masih mengeluh akan buruknya hafalan beliau kepada Imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah. Ni tadi ni. Oh ya ni. Mewakil. Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah ajar Imam Syafi'i apa? Fik kan? Oh. Aku lupa dah. Dia Imam Syafi'i belajar hadis dengan Sufyan, dengan Imam Malik. Sufyan Tsauri ke? Sufyan bin Uyainah. Dengan lepas tu dengan Imam Malik. Waqi' bin Jarrah, Muhammad bin Hasan Syaibani ngajar Imam Syafi'i fiqh, tak silap aku. Al-Layth ngajar Imam Syafi'i fiqh. Ada lagi seorang bahasa yang dia belajar Nahu, aku lupa siapa nama dia. Aku lupa dah. Aku lupa dah. Kata penulis, Imam Asy-Syafi'i berkata, aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Dia menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Dia berkata kepadaku bahawa ilmu Allah adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Selain itu, seorang lagi guru Imam Syafi'i, iaitu Imam Malik rahimahullah, juga pernah memberikan nasihat kepada beliau. Imam Malik berkata, sesungguhnya aku melihat bahawa Allah telah memberikan cahaya kepada hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku amat yakin bahawa seseorang lupa terhadap suatu ilmu yang telah dikuasainya disebabkan dosa-dosa yang dilakukannya. Oh, 2 kali tulis. Tadi pun ada. Apa dia? Belum masuk dah tadi. Tadi pun belum masuk. Ya ni sebab lupa. Lupa lah. Oh sama. Sungguhnya aku mengetahui, aku yakin. Terjemahan lain. Terjemahan dia lain. Sidang redaksi yang berbeza. Kata penulis, perhatikanlah, sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi seseorang daripada mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merosakkan kehidupan dan mendatangkan siksaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sememangnya kita akui bahawa sesungguhnya manusia itu lemah dan tidak sempurna hingga tidak terluputkan daripadanya melakukan dosa. Namun kita tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa ayat tu? Lupa dah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah, kan? Tak natu kan? Tak itu. Lupa dah aku lupa dah. Alhamdulillah. Ni banyaklah ni. Ni maksiat ni. Sebab dosa ni. Lupa. Asyik lupa. Astagfirullahalazim. Kena taubat. Kena solat apa? Solat sunat taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan ialah orang yang rajin bertaubat kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi, taraf hasan. Sebaik-baik melakukan dosa, betul lah. Hasan Tirmizi ni letih sikit nak cerita kan. Hasan Sahih, Hasan yalah betul lah. Kan? Dia ada dia Hasan dia ada yang Hasan dia yang punya, setakat yang aku baca lah, yang dipersetujui, yang ulama hadis persetujui sampai sekarang pun, bila Tirmizi kata Hasan Sahih, itu Hasan. Itu baru Hasan. Kalau kata Hasan saja,
tak kira hasan. Itu kira dhaif. Boleh masuk dhaif kan, dhaif ringan kan. Kalau ada itulah. Kalau dikata hasan sahih baru hasan. Sebelum Tirmizi orang tak pakai hasan. Orang pakai Sahih dhaif. Sahih dhaif. sahih dhaif. Orang tak cerita hasan ni. Sama ada dia sahih atau dia dhaif. Itu je. Sebelum Tirmizi pakai. Tirmizi tak ada ambil sahih, tak ada gunakan istilah sahih. Dia gunakanlah sebelum Tirmizi, Ha. ulama hadis cuma guna sahih atau dhaif. Kan? Bila Tirmizi datang dia guna perkataan hasan ni. Lepas tu hasan ni jadi bezalah dengan Tirmizi punya hasan. Tapi yang sampai sekarang hasan tu yang kita faham lah hasan ni. Masih boleh terpakai lah. Dia mungkin ada aku lupa kekurangan dari bab hafalan tak silap. Kan? Nantilah kalau kita baca ulum hadis. Kalau kita baca lah. Berat ulum hadis. Berat tu. Tebal tu. Ulum hadis Abu Laith. Dr. Abu Laith. Aku punya warna ungu. Tebal tu. Arab. Ke nak ambil yang Melayu? Yang kita baca nanti dia. Tak ada. Yang Melayu dia nipis je. Habis je Siapa? Rosmawati Madzin tulis. Dia punya penulis Rosmawati Madzin. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang ingin hatinya terbuka dan disinari oleh Allah, maka hendaknya dia meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat, meninggalkan dosa dan menjauhi maksiat, dan hendaknya dia memiliki amalan khusus yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ni payah. Amalan khusus yang hanya Allah saja mengetahui. Maksudnya dari amalan-amalan yang kau buat, ada satu amalan yang orang lain tak tahu kau buat. Special lah kiranya. Special. Ini kita konsisten buat. Ini aku dengan Allah je. Ni orang lain tak payah tahu. Walaupun benda tu bukan benda yang lain daripada yang lain. Maksudnya contohnya tak adalah sedekah RM1 setiap hari macam tu lah maksudnya. Mungkin saja letak kat pintu masjid kan, saja cicir RM1. Orang tak nampak kan. Ada RM1. Dan hendaknya dia jika dia melakukan hal tersebut, maka Allah bukakan dan sibukkan dia dengan ilmu daripada perkara lain yang tidak bermanfaat. Sebab tu meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Sebab tu kita buat ni sembang buku ni, cuba untuk mengurangkan lah daripada sembang-sembang kosong. Kita nak kurangkan sembang-sembang kosong. Idea tu datang sebab tu lah kan. Kalau kita duduk sembang kan, banyak juga boleh pergi ni. Adalah yang kosong tu, adalah kan. Ada juga yang keluar je tepi highway tu. Masuk balik lah. Keluar tepi highway, solat tepi highway bagai kan. Tapi kalau kita, sebab tu kita letak buku, kita ambil buku, kita baca, lepas tu kita sembangkan supaya kita tak sembang jauh sangat. Rasa macam dah sembang jauh tu kan. Okey balik. Ni baca banyak lagi. Balik. Ya, perkara sibukkan dia dengan ilmu daripada perkara lain, kan, sampai tak kahwin. Ulama An-Nawawi kan. An-Nawawi tak kahwin tu, tak sempat. Busy. Bukan tak nak, busy. Busy. Ibn Taymiyah busy. Ngajar, nulis, perang, masuk penjara. Ngajar. Nulis, perang, masuk penjara. Itu je, tak sempat. Sempat saya pesangan. Tak sempat. Banyak benda nak dibuat. Kata penulis, oleh itu jika kita ingin menjadi orang yang berjaya, maka ikutilah nasihat Imam Asy-Syafi'i. Ini jauhilah perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tinggalkanlah dosa dan maksiat. Rajinlah untuk mengamalkan ibadah-ibadah sunnah dan ikhlaskanlah hati dalam setiap amalan yang kita lakukan. Ni orang Malaysia mazhab Syafi'i kan. Ni ikut kan. Ni ikutlah. Dia macam Syafi'i kata. Macam orang kata tadi kan. Zaman sekarang ni
Cuma zaman sekarang bila je yang kita tak buat maksiat. Bila je. Sebab kalau kita fikir bila je. Kita keluar je rumah. Buka pintu je. Dengar orang cakap ni. Buka pintu je. Kaki dah salah. Kaki salah keluar. Macam mana? Hey. Macam mana tu? Kat pintu je. Pergi mana? Pergi mana yang itulah susah lah. Bukan kata ialah jalan nak membebaskan diri dari maksiat ni memang bukan senang. Tapi lebih-lebih lagi zaman sekarang ni teramat susah. Kat mana-mana je. Takkan kita nak Maksiat ni bukan semata-mata benda yang kita nampak lepas tu benda kita cakap. Kadang macam dalam hati kita pun iri hati, dengki, timbul rasa marah ke atau benci lah. Macam tu lah kan. Judgemental Kan. Bawa motor tengok orang masuk tak bagi signal kan. Kan dah sudah. Kan dah maki dah mati. Ni mesti tak bagi signal. Ni tak bagi signal ni lah. Ni mesti ni perempuan kan? Boleh jadi susah salahnya. Jadi sebab tu juga adanya perlunya istighfar setiap masa tu. Tu je lah. Itulah kalau tak boleh macam mana? Kalau tak ada apa benda nak cakap tu kan. Istighfar lah. Itu je lah. Nak elak daripada zaman sekarang punya sekeliling kita yang penuh dengan maksiat dosa kan. Boleh terjebak dengan dosa. Istighfar lah. Moga-moga dengan istighfar tak hapus lah dosa. Kita cakap bukan kita bagus. Kita pun tahu kan. Kita pun tahu. Cakap daripada pengalaman. Ni kira orang selalu kata nasihat untuk diri sendiri juga. Bukan kita kata kita bagus, tak ada. Kita pun manusia biasa je. Ustaz pun bukan kan. Tukang baca, tukang sembang. Itu je lah. Kita cuba buat benda yang kurang-kurangkan. Apa salahnya orang lain pun bawa buku pergi sembang kat kedai makan, bawa buku. Baca buku, sembang. Bukan tak boleh. Tak adalah orang kata tak boleh bawa buku pergi kedai makan. Orang kata tak boleh bawa makanan luar. Makanan luar tak boleh bawa masuk. Buku tak ada. Buku okey. Kalau rasa buku ni besar sangat, buku poket banyak. Beli satu buku poket. Buku poket hadis 40. Buku poket je. Arab pun buku poket kan. Apa yang kita belajarkan Ustaz Basri tu? 3 asas sakit. Apa? Ni Ad-Durus Al-Muhimmah bin Baz. Pun poket nipis je. Nama tulisan je besar pun. Nama je poket, boleh masuk poket. Boleh masuk poket. Bacalah. Daripada mata tu tengok buku. Jangan tengok orang. Ini antara cara yang kita boleh buat untuk mengurangkan daripada apa bab kata Imam Syafi'i, meninggalkan perkataan yang tak bermanfaat. Betul? Cuba. Maksudnya tak boleh lah langsung tak boleh cakap pasal benda-benda yang luar daripada benda-benda ilmu ni. Maksudnya kurangkan. Jangan berlebihan lah. Yalah kurangkan. Dia keep it. Selalu orang kata tak boleh kata balance. Macam mana cakap? Tahap dia yang betul. Kita tak boleh kata kita kena balance. Dos yang betul lah. Manfaat dengan tak manfaat. Bukan. Mana boleh balance manfaat dengan tak manfaat. Macam mana kau nak balance kan? Kena dos kena yang betul lah. Dos dia yang betul. Kan? Balance kan. Tak apa. Sehari ni kita buat benda tak manfaat. Macam mana? Esok pun kita buat benda manfaat. Itu orang kata balance. Bukan balance tak kena untuk balance. Dia kena
Macam aku cakap, dos yang mencukupi, dos yang betul, dosage yang betul. Jangan overdose. Semua benda. Ha. Kita tahu dos-dos ni. Tu je lah, pendek je lah. Dah sampai tengah belum? Baru sampai tengah kan? Tengah dah. Pendek je lah. Cukup lah tu. Nak panjang-panjang pun makin jauh nanti jadinya. Makin menyimpang jadinya. Cukup lah tu. Minggu depan kita sambung lagi. Kita sambung nasihat ke-6. Jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ini. Jangan antara penyakit orang-orang penyakit orang belajar ni. orang dapat mic. Orang dapat mic. Penyakit orang dapat mic. Susah no cakap dia tak tahu. Semua dia nak ulas. Semua benda. Bila cerita politik dia ulas. Cerita ekonomi dia ulas. Kapal terbang hilang dia ulas. Kan? Apa? Tabung haji pun dia ulas. Rata-rata dia ulas. Macam-macam. Bukan dia ulas pun. Copy paste. Apa orang sekarang kata apa? Pala tahu. Orang sekarang lah kata. Tu minggu depan lah. Nak sambung hari ni panjang pula. Tak adalah panjang, tapi kan banyak pula nak kena cerita nanti. Banyak sembangnya nanti. Ini banyak sembang nanti. Cukuplah dulu. Tadi tak cakap. Subscribe. Tak apa. Ujung ni. Cukuplah. Kita berhenti dulu setakat tu. Minggu depan kita sambung lagi. Macam biasa, kalau nak beli buku, link ada kat bawah. Kita punya media sosial pun ada kat bawah. Semua link. Nak komen, nak apa lagi? Ada yang perlu dibetulkan, ada yang perlu dibetulkan. Apa benda yang salah, apa benda yang tak betul, bolehlah contact kita dekat kita punya link kat bawah tu. Macam-macam media sosial yang kita ada. Nak beli buku ada link dia. Jangan lupa like, share and subscribe. Apa dia punya bahasa Melayu? Suka, kongsi dan langgan. Subscribe apa? 100 subscriber face reveal kan? Come on. Kan 100 subscriber. boleh. InsyaAllah lepas ni akan banyak lagi konten-konten. Kalau nak terus dapatkan konten-konten yang yalah macam ni, ataupun ada cadangan-cadangan konten yang betul ke tu? Ada cadangan-cadangan konten yang boleh kita orang buat, yang nak kita orang buat. Tak pun kita orang cuba. Nak jemput siapa-siapa. Boleh je. Boleh, insya-Allah kita orang cuba. Komen kat bawah tu. Cukup lah tu. Ni hari ni kita try mic baru bro. Mic orang. Apa nama? Siapa nama tuan mic? Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz kita mengucapkan terima kasih lah bagi pinjam mic. Nak try. Kalau okey, lepas ni mungkin ada lepas ni ada yang nak sponsor ke? mic sebelum ni pun sponsor ke? Mic sebelum ni pun tapi mic murah. Pun sponsor juga. Kita terima kasih lah bagi pinjam. Baguslah mic ni. Puas hati. Nak promote dah try tadi, puas hati. Cukup tu. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.